Apa kata Nabi SAW? Ahabbul bilad indallahi masajiduha wa abghadul bilad indallahi aswaquha. Maknanya, sekasih-kasih tempat di atas bumi Allah ini di mana ada lokasi masjid. Ahabbul bilad indallahi masajiduha. Allah paling kasih, Allah paling suka di mana adanya masjid. Allah paling suka sangat. Wa abghadul bilad indallahi aswaquha. Tempat Allah paling benci, Allah paling tak suka ialah pasar-pasarnya. Pasar-pasarnya, gedung-gedung perniagaannya. Hadis ini tuan-tuan satu gambaran kita kena bicara. Jangan pula ambil sikap negatif. Oh, kalau begitu tutup kedai kita, tak boleh berniaga lah kot kita. Sedangkan kita ada booth, kita buka gerai, kita ada satu lot, shop lot mungkin di sekian tempat, tak tahulah. Kita ni ada usahawan, ya. Jangan fikir salah macam tu. Tapi dalam kerangka Nabi sebut kepada kita bahawa ada suatu perbandingan ketara di antara rumah Allah dengan pasar raya ataupun pasar-pasar. Kenapa? Sebab bila sebut tentang rumah Allah Azza wa Jalla, ia melambangkan satu lokasi ibadat, tempat bersujud, tempat berzikir, tempat cari ilmu, tempat cari iman, menambah keimanan, memahami cabang agama. Itulah lokasi masjid. Orang tak buat masjid untuk tempat senegurau. Orang tak buat masjid untuk tempat santai-santai petang-petang sebelum tiap tarik. Tak ada. Tetapi kalau sebut tentang pasar-pasar, aswaq, gambaran kepala kita confirm, kita akan ke tempat orang bersantai, bertawaf. Tahu macam Kaabah juga lah kan, naik turun, beli kilo gula sekilo je. Tempat orang berseronok, tempat hiruk-piruk, tempat orang macam-macam gelagat, pakaian tak lengkap, pakaian lengkap, pakaian separuh, sendat, pusat nampak. Itu adalah pasar-pasarnya. Tempat orang bercampur gaul, tak kira laki perempuan, bukan Islam tak Islam. Itu pasar. Orang tak kata pasar tempat orang cari ilmu. Nak ke mana? Nak ke Ion. Siapa? Nak mengaji fiqah. Orang tak kata macam tu. Nak mengaji fiqah, kena mengaji di Masjid An-Nur Subajak jam 4. Bila sebut Ion, contohnya, saya tak bercakap. Tak apalah, kita live ni, live FB. Kalau TV tak boleh sebut macam tu, haram sebut, ya. Sebab tak boleh nak sebut kat TV. Tapi tak apalah. Orang tak akan kata Ion itu tempat untuk mengaji ilmu. Sebut Ion pasti untuk mencari barang-barang keperluan, mungkin makanan, mungkin pakaian, kelengkapan rumah tangga dan seumpamanya. Mungkin untuk santai-santai, bukan beli barang pun, tapi untuk santai. Pergi pukul 10, balik dekat maghrib contohnya. Santai. Ada, bukan tak ada. Kita berapa lah orang lain ni, orang yang tak mengaji lah. Kita pergi tapi ada tujuan, beli barang contohnya. Jadi dalam hukum beragama kita, bila Nabi sebut sekasih-kasih tempat namanya masjid dan sebenci tempat namanya pasar raya ataupun pasar-pasar, jadi kepada kita, apa yang kita boleh faham di sebalik hadis ini? Menunjukkan bahawa kemuliaan rumah Allah ini ada dalam kehidupan beragama kita. Maka pastilah kita kena ikat dengan rumah Allah Azza wa Jalla walau di mana kita berada. Saya sering bagi komen yang sejak lama sampai hari ini pun bagi komen macam itulah. Kita kadang-kadang bila kita nak bina rumah kediaman, kita nak beli satu lokasi baru rumah kediaman, kita berpindah ke kawasan baru, kalau boleh dalam minda pemikiran kita nak masuk pasar baru ke pasar sekian-sekian mana lokasi,
Cuba tengok dalam peta pemetaan kawasan kediaman itu, mana lokasi surau akan dibangunkan, mana lokasi masjid yang akan dibina kemudiannya. Walaupun tak bina sekarang, satu masa ini tapak masjid, ini tapak surau. Kawasan rumah ni sekitar 300 buah ini dengan banglo ke terasnya, lokasi surau kat sini, masjid kat sini. Cuba tanya pemaju, sebesar kawasan ni, mana agak lokasi masjid akan dibangun nanti, mana agak lokasi surau. Saya nak, kalau boleh lah, dengan rezeki saya ada, saya nak kat dekat surau. Sekarang tanya, biar orang kita bukan tanya tu, tanya agak-agak kawasan yang luas 60 ekar ni dengan pembangunan sekian-sekian, agaknya mana location untuk apa ni, kedai-kedai ataupun shopping lot, agak-agak bank banyak mana kat situ. Boleh jadi orang fikir macam tu. Ini semua menandakan begitu jauhnya kita dengan pemikiran yang dibawa Nabi. Nabi SAW bila masuk ke Madinah daripada Mekah, Yathrib, apa di antara tindakan pertama Nabi? Semua kita maklum, sejarahnya macam tu. Buka kitab sirah, kitab sejarah. Bila Nabi masuk ke Madinah, Nabi tak fikir bermalam di mana, rehat di mana, mana rumah Nabi disediakan untuk berehat panjang. Ni 8 hari berjalan ni, merentasi padang pasir, gunung gandang 8 hari, 7 hari sehingga 8 hari, merentasi padang pasir, kepenatan, keletihan, diburu dari belakang. Patut Nabi fikir pertama sebenarnya, mana rumah kediaman aku sekejap, nak berehatlah 2-3 malam, mana rumah untuk aku berehat 2-3 malam. Tak ada. Sesaat sampai Nabi kata, biarkan untuk ini berhenti di mereka berhenti, itulah lokasi aku akan bina rumah Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan nampak, jangan pandang cerita ini simple, tidak. Ini satu gambaran motivasi daripada Nabi untuk kita ambil sebagai peringatan. Ke mana lokasi kita pergi? Yang pertama, cari rumah Allah. Hatta kita perjalanan nak balik kampung sekalipun, daripada Subanjaya non menghala ke Al-Usta', daripada Subanjaya menghala non ke Kota Baru Kelantan. Lokasi yang kita kena fikir sangat-sangat dalam kita berjalan itu ialah perancangannya nak zuhur kat mana tengah hari ni, taqdim dengan asar. Kalau aku dah berjalan pukul 12 tengah hari, agak-agak nak berhenti solat jamak takhir di mana. Jadi lokasi kita fikir ialah lokasi ibadah, walaupun bukanlah masjid, surau, R&R sekalipun, jiwa kita melekat. Puan-puan, ini bukan nak merepek, jangan pula ustaz begini merepek ke ni. Bukan, ini satu peringatan. Sebab saya nak kaitkan, belum kita bincang zikir-zikir tadi, biar hati kita melekat dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang lain, itu cerita Nabi masuk ke Madinah. Masuk Nabi bina masjid. Masjid apa? Masjid Al-Falah. Ya, Bismillah, bukan ya. Masjid Quba. Masjid Quba. Walaupun masjid itu sekadar berpasirkan pasir yang panas, berlantai pasir yang panas, walaupun sekadar bertiangkan tiang-tiang tiang pokok taman kering, walaupun beratapkan pelepah tamar yang disusun, tapi Allah beri keberkatan. Hingga keberkatan Masjid Quba ni, saya sebut satu sikit, menjadi satu berkat yang sampai kiamat. Bila kita datang ke Quba, kita tunaikan 2 rakaat kan, apa pahalanya? Seolah dapat satu pahala umrah. Man tatahhara fi baitihi thumma shalla raka'ataini, kata Nabi, siapa yang datang ke Madinah, tuju ke Masjid Quba, dan sebelum di salat Quba dia dah bersih wuduk, sampai di Quba dia sembahyang sunat 2 rakaat, mungkin duha seumpamanya, dapat satu pahala umrah. Saya nak bicara, tak nak bicara isu masjid itu, tapi nak cerita keterikatan jiwa dengan masjid sampai tahap tu menjadi sesuatu besar kepada kita. Dan ikatan dengan masjid, tuan-tuan, ikatan yang tak boleh kita bebas lepas sama sekali. Sebab apa? Bila Allah Nabi sebut tempat yang paling mulia di bumi Allah, masjid dan surau, maknanya ini adalah kediaman kita sebenarnya. Kediaman kita sebenarnya itulah dia. Walaupun kita ada kediaman yang berharga 500,000, 2 juta, kediaman yang mewah dengan kelengkapan yang cukup hebat,
semua daripada luar negara, contoh daripada kapet sampai ke tiang, sampai kepada semua sekali. Walaupun begitu, tapi hakikatnya rumah Allah adalah kediaman kita. Ustaz, habis rumah saya kena jual. Jangan jual. Tapi Nabi sebut kaitan dengan jiwa dengan masjid kena melekat. Ada hadis yang Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, kunu fid dunya adiyafan waj'alu masajidakum buyutan. Nabi kata apa? Kunu fid dunya adiyafan, jadilah kamu tetamu Allah di atas bumi. Tetamu di atas bumi ini, waj'alu masajidakum buyutan, jadikan masjid kamu sebagai kediaman kamu. Baitun ni rumah, buyutan rumah-rumah. Maka Nabi sebut waj'alu masajidakum buyutan, jadikan masjid itu sebagai rumah kediaman kamu. Bukan bermakna kena pindah randah ke masjid belaka. Susahlah satu Subanjaya ni nak pindah Masjid Al-Falah semua, An-Nur. Payahlah, tu imam pun dah banyak perabot dia. Datang kita buat perabot kita, susah. Bukan bermaksud pindah randah, tapi jiwa kita melekat. Kalau kita di rumah kita, seronok dalam rumah kita, seronok, sayang, bahagia. Rumah kita bersihkannya malam siang. Kita biarkan ia dalam keadaan dalam kekotoran. Perabot kita susun rapi. Kemudian kita mungkin dalam keadaan bersihkan seminggu sekali, sebulan sekali daripada habuk-habuk. Di satu masa catkan baru, tahun lepas cat kuning, tahun ni cat biru, tahun lepas hitam, contohnya. Contohlah. Contoh, kat langsir pun kita tukar yang baru, mungkin kita ubah sikit warna. Sayang tak? Sayang. Kalau begitu sayang pada rumah kita, kata Nabi, waj'alu masajidakum buyutan, jadikan masjid umpama rumah. Kau makna apa? Sayang, cinta, rindu kepada masjid. Seolah kita rasa masjid semacam rumah kita. Dari sudut perasaannya, seronok, cinta, sayang, kasih. Ini hadis Nabi sebut. Jadi dalam hukumnya, tuan-tuan, hukumnya masjid kita rasa macam itulah. Kerinduan itu ada. Nak mari, nak datang berjemaah, nak datang dengan ceramah, datang berkitab, datang buat ibadat, datang untuk beriktikaf. Ini adalah akhlak dalam kehidupan beragama kita. Tuan-tuan, Nabi sebut masjid jadikan umpama rumah kediaman kamu. Makna perasaan itu, cinta, sayang, kasih. Baik. Nabi SAW mengajar kita untuk sentiasa jadikan masjid lokasi ibadat. Sebuah masjid lokasi ilmu dan iman. Masjid lokasi persatuan dan perpaduan. Masjid lokasi taqwa dan kebaikan. Masjid lokasi apa sajalah. Masjid ini fungsinya one stop center lah kepada kita. Lokasi ilmu di masjid, lokasi iman, lokasi ibadat, lokasi perpaduan masyarakat pun masjid. Ia boleh menghimpunkan hati-hati satu masyarakat sekampung di masjid. Orang boleh berkumpul di pasar malam, di pasar tani, di kedai makan walaupun 5 jam. Tak sama dengan berkumpul di masjid walaupun 2 jam, 3 jam. So ini lokasi ibadat. Hati yang jauh didekatkan di masjid. Hati yang berkeladak dihimpun dalam masjid, maka hati kembali bersih bercahaya. Hati yang sakit di luar sana ke masjid, insya-Allah hati pulih semula, iman bertambah. Betul tak? Ini kekuatan kita. Bukan setakat hati jiwa tadi, tapi hubungan kemasyarakatan. Menghimpunkan puan-puan daripada pelbagai lokasi yang datang, dan lokasi kita datang. Berhimpun di sini, tempat yang begitu berkat. Jadi saya nak terjemah dalam bahasa mudahnya sebelum saya pergi kepada isu hadis zikir kita tadi lah. Masjid adalah segala-galanya, dan segala-galanya adalah masjid. Jadi tuan-tuan, nilai harga masjid dalam agama kita amat besar sekali. Saya tak nak bincang detail lagi lah. Kalau bincang detail 2 jam tak habis masjid ni. Cerita masjid ni cerita panjang. Quran pun ada ayatnya, hadis pun banyak. Saya tak bincang banyak. Saya ambil beberapa conclusion mudah
untuk menyatu pada puan-puan semua, masjid adalah jantung hati kita semua. Lokasi paling selamat, masjid. Lokasi paling berkat, masjid. Lokasi paling mulia, surau dan masjid.